Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global, di mana di dalam channel ini kita akan discuss tentang saham global, kita akan discuss tentang cryptocurrency, kita akan discuss tentang personal finance, kita akan discuss tentang investing, kita akan discuss tentang berita-berita terkini dan banyak lagi topik yang akan kita discusskan di dalam channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang baru sampai ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terkini. So, pada kali ini kita akan sembang tentang amaran IMF, International Monetary Fund, bahawa KDNK, bahawa GDP, World GDP diunjurkan akan menurun, dan salah satu daripada kesannya ialah ia juga mungkin akan menyebabkan social unrest, akan menyebabkan tunjuk perasaan, akan menyebabkan rampasan kuasa, akan menyebabkan kerajaan jatuh sekiranya tidak ditangani dengan betul oleh kerajaan-kerajaan sesebuah negara. So kita akan tengok dengan lebih mendalam apakah unjuran yang dikeluarkan oleh IMF ini. Ready? Jom. Untuk makluman, video ini ditaja oleh MFM Securities, iaitu platform perdagangan currency, platform perdagangan stok, CFD dan juga commodities. MFM juga menawarkan Islamic account tanpa rollover. Pelanggan boleh membuka account dengan serendah $15 sahaja. Bagi pelanggan yang tidak mempunyai masa atau tidak mempunyai kemahiran untuk membuat perdagangan, boleh menggunakan sistem PAM ataupun menggunakan sistem copy trade. MFM akan melancarkan promotion baru untuk bulan Februari ini, jadi jangan lepaskan peluang bersama MFM Securities. Untuk maklumat lanjut tentang MFM Securities, sila refer ke keterangan di bawah video ini. Okay, last week IMF telah pun mengeluarkan laporan yang terkini untuk unjuran KDNK untuk tahun 2022 dan 2023, dan tidak mengejutkan bahawa unjuran ini telah pun diturunkan dengan banyak sekali mendadak. Global economy GDP keseluruhan GDP satu dunia untuk tahun 2021 ialah 6.1%, dan unjuran untuk tahun 2022 ini ialah 3.6%. Ini ialah kejatuhan 50% daripada KDNK yang dicatatkan pada tahun lepas. Dan angka 50% kejatuhan dalam world GDP ialah satu angka yang besar dan boleh mendatangkan masalah dalam ekonomi global. Alright, jadi di samping daripada world KDNK yang dijangka akan menguncup hampir 50% daripada tahun lepas, kita juga jangan lupa bahawa inflation sedang meningkat dengan begitu pantas. Kalau kita ambil contoh, US inflation sudah pun mencapai 8.5%, European Union inflation sudah pun menghampiri 6%. Kalau kita dapat tengok dengan lebih mendalam dekat sini, KDNK dijangka mencapai 3.6%, world KDNK, tetapi inflation di setengah negara sudah pun mencapai 5%, 6%, 7%, 8%. Basically ini menunjukkan bahawa dunia mungkin akan masuk ke dalam fasa stagflation dalam tahun ini dan juga tahun akan datang. Dan bagi kawan-kawan yang tak tahu apa itu stagflation, saya dah buat 2-3 video pasal stagflation sebelum ini. So boleh refer kepada video saya sebelum ini tentang stagflation, tentang inflation dan pelbagai topik lain lagi. Jadi kenapakah IMF merendahkan unjuran ini? Yang pertamanya ialah tentang krisis Ukraine, Ukraine-Russia, peperangan ini yang memang tak dilihat akan berakhir dalam masa yang terdekat, dan kesan daripada peperangan ini ialah peningkatan dalam harga minyak dengan hampir 30 ke 40% ekspor minyak dan tenaga Rusia untuk pasaran EU, dan begitu juga China, India turut import banyak energi dan minyak daripada Rusia, dan kesan daripada peperangan ini dan kesan sanction menyebabkan bekalan minyak ini adalah sangat-sangat terganggu, dan ini juga menyebabkan inflasi terus meningkat. Dan seterusnya ialah tentang isu China, iaitu China lockdown untuk banyak kawasan-kawasan industri yang menyebabkan rantaian bekalan, supply chain telah berlaku masalah di sini dan terus menyebabkan inflasi juga meningkat. Dan begitu juga GDP China dilihat sedang berada dalam keadaan yang menurun berbanding daripada tahun-tahun sebelumnya ini. Dan juga tak kurang pentingnya juga ialah kekuatan USD. US dollar dilihat menguat pada waktu ini disebabkan oleh risk aversion, risk off oleh investor. Jadi apabila US dollar meningkat, di samping daripada polisi Central Bank, Federal Reserve yang menyebabkan US dollar meningkat, ini sebenarnya memberi kesan, memberi masalah
kepada negara-negara membangun seperti developing economies yang mempunyai hutang dalam mata wang US dollar. Jadi apabila US dollar meningkat, dan ini juga menyebabkan hutang sesuatu negara meningkat kerana apa? Hutang ini perlu dibayar dengan US dollar, dan US dollar sekarang ini sedang menjadi semakin mahal. Jadi ini juga menyebabkan banyak negara-negara akan menghadapi masalah, dan mungkin juga ada negara yang akan menjadi bankrupt sebagaimana yang berlaku di Sri Lanka baru-baru ini. Alright, jadi dalam video yang lepas juga saya ada membuat satu video yang panjang lebar, yang sangat detail. Saya menerangkan di manakah keadaan ekonomi sekarang, dan pada waktu video itu dibuat saya merasakan dunia berada pada fasa early recession. Pandangan saya pada ketika itu, pada waktu video itu dibuat, sangat-sangat tepat bahawa sekarang ini memang kita berada dalam early recession dan mungkin kita akan menuju full recession. Jadi kawan-kawan boleh tengok kepada video yang saya buat sebelum ini, yang mana saya memperincikan bagaimanakah kita menentukan di manakah keadaan ekonomi sekarang. Dan seterusnya, apakah kesan yang akan berlaku daripada kelemahan ekonomi dunia seperti yang diunjurkan oleh IMF ini. Yang pertamanya ialah kita very sure syarikat-syarikat corporate akan mengurangkan perbelanjaan untuk mengembangkan perniagaan, akan mengurangkan perbelanjaan untuk R&D, akan mengurangkan perbelanjaan untuk mengambil staf baru. Semua ini akan dikurangkan kerana apa? Dalam ekonomi yang sedang menurun, syarikat corporate dan perniagaan tidak akan melakukan investment besar-besaran. Jadi disebabkan oleh kekurangan dalam investment dari corporate, ini akan memperlahankan lagi aktiviti ekonomi dalam pasaran. Dan apa yang akan berlaku ialah bisnes akan menjadi slow, bisnes akan menjadi perlahan pada fasa recession ini. Dan apabila bisnes perlahan, kita juga boleh expect bahawa pekerjaan-pekerjaan seperti overtime akan dikurangkan, maybe akan berlaku retrenchment, akan berlaku pemberhentian pekerjaan dan sebagainya. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang mempunyai hutang yang banyak, mereka juga akan menghadapi risiko bankruptcy apabila cash flow dalam perniagaan juga menurun dengan begitu kuat. Dan banyak bankruptcy berlaku apabila banyak pekerjaan ditamatkan, dan dalam masa yang sama inflation meningkat, bahan-bahan makanan, bahan-bahan essential sangat-sangat mahal ataupun kurang dalam pasaran. Ini akhirnya akan menyebabkan social unrest. Ini akan menyebabkan tunjuk perasaan, rampasan kuasa yang seperti mana kita lihat baru-baru ini berlaku di Sri Lanka. Ini ialah semua petanda-petanda awal yang kita boleh tengok lebih awal berlaku di negara-negara lain, especially-nya di negara-negara developing countries dan juga emerging market. Social unrest ini sangat-sangat tinggi risiko berlaku, especially-nya di negara-negara Afrika, di negara-negara Timur Tengah, dan juga maybe di negara-negara Latin yang lebih tinggi risiko untuk berlaku social unrest disebabkan oleh kenaikan dalam inflasi yang berterusan dan juga penurunan dalam KDNK ataupun GDP. Jadi itulah yang kita boleh jangkakan berlaku berdasarkan data dan unjuran daripada IMF ini, dan kita mengharapkan, kita mendoakan supaya negara kita jauh daripada bala bencana ini, dan juga kita mengharapkan kebijaksanaan daripada kerajaan kita untuk mengawal inflasi daripada terus meningkat, dalam pada masa yang sama untuk mengekalkan GDP ataupun KDNK dalam negara kita, supaya rakyat tidak gusar, supaya rakyat tidak menghadapi masalah yang seterusnya boleh menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat. Dan begitu juga saya juga mengharapkan kawan-kawan, especially yang baru mendapat pengeluaran khusus EPF, KWSP, supaya jangan terburu-buru dalam membuat perbelanjaan yang tidak perlu, jangan terburu-buru dalam membuat pelaburan yang berisiko dan sebagainya. Kalau boleh, simpan duit ini untuk digunakan pada waktu-waktu kecemasan. Ini lebih penting. Apa yang lebih penting adalah dalam waktu keadaan ekonomi yang dijangka merudum ini, kita perlu survive dalam waktu itu, dan cash sangat-sangat penting pada ketika itu. Alright, so saya harap perkongsian pada kali ini bermanfaat, dan bagi kawan-kawan yang ingin memulakan pelaburan dalam saham global, boleh refer ke keterangan di bawah video ini untuk maklumat lanjut. Alright, so saya harap perkongsian pada kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.